Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Borneo dalam catatan sejarah Brunei. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Permasalahan hak pemilikan ke atas wilayah pantai timur Sabah antara Malaysia dengan Filipina dapat disandarkan kepada 3 peristiwa penting, yaitu Perang Cermin antara Sultan Abdul Mumin dengan Sultan Muhyiddin antara tahun 1660 hingga tahun 1673. Perjanjian Belanda dengan Kesultanan Belungan pada tahun 1850 serta Perjanjian 1878 antara Baron de Overbeck dan Alfred Dent dengan Sultan Jamal Al-Alam. Secara umumnya, hampir tiada pertikaian antara sejarawan dalam mengenal pasti akar permasalahan tersebut. Yang menjelaskan ketiga-tiga peristiwa di atas adalah faktor utama munculnya konflik tuntutan wilayah antara Malaysia dengan Filipina sehingga kini. Justru untuk memahami konflik pertikaian ke atas wilayah pantai timur Sabah, dokumen-dokumen sejarah yang mencatatkan peristiwa tahun 1660 hingga 1673, tahun 1850 dan tahun 1878 perlu ditelusuri. Hal ini demikian kerana permasalahan pemilikan wilayah pantai timur Sabah yang diperjuangkan oleh Malaysia dan Filipina sejak tahun 1963 memerlukan penjelasan dan menuntut pembuktian. Maka dengan itu, pembuktian yang dilakukan haruslah melalui kegiatan menelusuri, menelaah dan mengkaji sumber premier dan juga sekunder. Penelusuran sumber yang digunakan meliputi dokumen sezaman maupun dokumen yang telah diinterpretasi oleh sejarawan. Dalam merungkai hal berkenaan hak pemilikan wilayah pantai timur Sabah, negara Filipina sangat bergantung harap kepada dokumen British untuk mengesahkan tuntutan mereka. Walau bagaimanapun, ketepatan fakta yang ditampilkan oleh negara Filipina tidak mendapat dukungan daripada sumber dokumen Kesultanan Brunei. Perkara ini diberatkan lagi apabila terdapat percanggahan fakta berkenaan isu tersebut sekiranya ditelusuri dari sumber Belanda yang mempunyai hubungan langsung dengan Kesultanan Belungan. Percanggahan setiap fakta yang ditampilkan dari sumber yang berbeza ini adalah disebabkan pendokumentasian sesuatu peristiwa boleh bersifat sejarah sebagai catatan dan sejarah sebagai kejadian. Bersandarkan pada dokumen sejarah, negeri Sabah pada awalnya merupakan hak milik Kesultanan Brunei. Perkara ini dibuktikan apabila historiografi Melayu Brunei mencatatkan
Kesultanan Brunei pernah menguasai dan menaungi seluruh pesisir teluk rantau Pulau Brunei, yaitu Borneo. Dan pulau-pulau yang kini dikenali sebagai Filipina pada zaman pentadbiran Sultan Muhammad Shah tahun 1362 hingga 1402. Maklumat tersebut diperkukuhkan apabila silsilah raja-raja Brunei yang meriwayatkan kekuasaan Brunei pernah meliputi wilayah Brunei hingga ke Sambas, yaitu termasuk Samarahan, Sarawak, Sadong, dan Kelaka. Catatan Bustanu Salatin pula menyatakan bahawa pada zaman pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Adipati Suluk, Sulu berada di bawah naungan Brunei. Riwayat Spanyol KM XVI turut menyebut bahawa Tanjung Pura dan Filipina telah dikuasai oleh Brunei. Manakala bukti-bukti pengaruh Brunei di wilayah timur Borneo seperti Banjarmasin, Pasir, Kutai, dan Bulungan dapat dilihat melalui beberapa persamaan alat kebesaran dan adat istiadat diraja serta persamaan dari segi linguistik. Walau bagaimanapun, pengaruh Kesultanan Brunei yang dikembangkan oleh Sultan Bolkiah mula tergugat apabila berlakunya perang saudara di Brunei antara Sultan Muhammad Ali dengan Pangeran Bendahara Hakul Abdul Mubin. Peperangan ini dicatatkan oleh Jamil Al-Sufri dalam Tarsila Brunei. Zaman kegemilangan dan kemasyhuran tercetus apabila peristiwa pembunuhan Pangeran Muda Alam, anak kepada Sultan Abdul Mubin, kerana mempersendakan kekalahan Pangeran Muda Bungsu, anak kepada Sultan Muhammad Ali, sewaktu menyabung ayam. Pembunuhan Pangeran Muda Alam dikisahkan membawa kepada tindakan menuntut bela Pangeran Bendahara Hakul Abdul Mubin, sehingga menyebabkan Sultan Muhammad Ali terbunuh. Annabel T. Gallop yang turut mengkaji berkenaan perang saudara di Brunei menerangkan bahawa kemangkatan Sultan Muhammad Ali akhirnya membolehkan Pangeran Bendahara Hakul Abdul Mubin mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Brunei dengan gelaran Sultan Abdul Mubin. Menurutnya lagi, Sultan Abdul Mubin bertindak melantik Pangeran Muda Muhyiddin sebagai bendahara untuk mengelakkan kemarahan pengikut Sultan Muhammad Ali. Namun percaturan tersebut gagal membawa perdamaian yang kekal apabila pengikut Sultan Muhammad Ali bangkit menentang pemerintahan Sultan Abdul Mubin. Kebangkitan ini telah dicatatkan oleh Muhammad Jamil Al-Sufri sebagai faktor penyebab yang membawa kepada pemindahan istana Sultan Abdul Mubin ke Pulau Cermin pada tahun 1665. Sweeney 1968 pula menjelaskan bahawa perpindahan Sultan Abdul Mubin menyebabkan Pangeran Muda Muhyiddin mengisytiharkan dirinya
sebagai Sultan Brunei yang sah dengan gelaran Sultan Muhyiddin. Beliau kemudiannya berusaha memerangi kedudukan Sultan Abdul Mumin di Pulau Cermin sehingga membawa kepada pengunduran Sultan Abdul Mumin ke Kinarut, utara Borneo. Pengunduran tersebut telah disusuli oleh Sultan Muhyiddin yang terus melancarkan serangan ke atas kedudukan Sultan Abdul Mumin di Kinarut, tetapi masih gagal membunuhnya. Perkara ini dijelaskan secara terperinci oleh Muhammad Jamil Al-Supri yang menyatakan, oleh kerana Sultan Abdul Mumin tidak mempunyai persediaan untuk melawan pihak Sultan Muhyiddin, maka baginda terpaksa berundur dari Pulau Cermin ke Kinarut, Sabah dan bertahan di sana. Perangkatan Sultan Abdul Mumin itu diikuti oleh Sultan Muhyiddin, tetapi setelah berlaku perang di Kinarut, Sultan Muhyiddin tidak dapat melawan Sultan Abdul Mumin kerana persiapan perang sukar untuk didapati. Tulisan Muhammad Jamil Al-Supri ini tampaknya selari dengan penulisan sarjana Filipina seperti yang dikemukakan oleh Cesar Adib Majul dan Jainal D. Rasul yang menyatakan kekangan dari segi persiapan perang menyebabkan Sultan Muhyiddin meminta bantuan Sultan Sulu untuk memerangi Sultan Abdul Mumin. Usaha memohon bantuan daripada tentera Sulu ini sememangnya terdapat dalam catatan Brunei yang digambarkan dilakukan secara rahsia oleh Sultan Muhyiddin kepada Sultan Sulu untuk menamatkan peperangan yang berlaku kerana memberi kesan kepada kegiatan perdagangan dan ekonomi Brunei. Maka atas faktor tersebut, pada tahun 1970, Jainal D. Rasul dalam penulisannya yang berjudul The Philippine Muslim Struggle for Identity menyatakan bahawa Sultan Sahabuddin, yaitu Sultan Sulu, telah mengambil ahli kekuasaan di wilayah pantai timur Sabah daripada Sultan Muhyiddin, yaitu Sultan Brunei. Perkara tersebut dinyatakan seperti berikut. In 1672, the time of the reign of Sultan Sahabuddin, that the latter received a call for help from Sultan Muhyiddin of Brunei in a civil war with his first cousin Abdul Mumin for control of Brunei Sultanate. Sultan Sahabuddin dispatched his men and made Sultan Muhyiddin secure in his throne by defeating Abdul Mumin. North Borneo was ceded to Sulu Sultanate during the reign of Sultan Sahabuddin in 1672. Justru berdasarkan pada dokumen sedia ada, berkenaan dapatlah dikatakan tidak meminta bantuan Sultan Brunei kepada Sultan Sulu sememangnya dianggap pernah berlaku. Fakta luaran ini diterima secara nyata sekiranya ditelusuri daripada perspektif Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu maupun catatan-catatan barat. Namun umumnya terdapat perbezaan perspektif antara Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu dalam menelusuri peristiwa yang berlaku.